Rindulah Kak Usain, nak tulis surat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak semua berada dalam keadaan yang sihat dan menggembirakan. Ustazah juga berharap anak-anak semua sentiasa melakukan perkara-perkara yang berfaedah sempena cuti PKP ini. Baik, anak-anak semua, Ustazah ingin bertanya, jikalau anak-anak rindu kepada rakan-rakan, lebih-lebih lagi sudah lama tidak berjumpa sempena PKP ini, seperti yang dialami oleh rakan anak-anak tadi, apakah yang anak-anak akan lakukan? Saya pasti jawapan anak-anak adalah seperti akan bertanya khabar dengan rakan melalui WhatsApp, Telegram, membuat panggilan telefon dan sebagainya. Tahukah anak-anak, terdapat satu lagi cara untuk berhubung dengan rakan, iaitu dengan cara menulis surat. Okay? Menulis surat ni adalah cara yang biasa dilakukan oleh orang zaman suatu ketika dahulu, ketika belum wujud lagi telefon, komputer dan sebagainya. Seperti zaman ustazah kecil-kecil dulu, biasa menulis surat kepada rakan-rakan. Jadi, hari ini ustazah ingin mengajar anak-anak semua tentang cara menulis karangan surat tidak rasmi. Anak-anak sekalian, sebelum ustazah menerangkan dengan lebih terperinci tentang surat kiriman tidak rasmi, suka ustazah ingin mengingatkan pada akhir sesi pembelajaran pada hari ini, anak-anak diharapkan dapat mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul pada latihan yang akan diberikan dan juga dapat menyusun semula surat kiriman tidak rasmi mengikut format yang betul. Tahukah anak-anak, menulis surat kiriman tidak rasmi memerlukan format yang tertentu. Mesti anak-anak tertanya, apa itu maksud format? Anak-anak sekalian, apakah maksud format? Format ialah cara-cara ataupun peraturan yang perlu kita ikut ketika hendak menulis surat kiriman tidak rasmi. Format bukan hanya ada pada karangan surat kiriman tidak rasmi ya anak-anak. Karangan-karangan lain pun mempunyai format-formatnya tersendiri. Anak-anak akan belajar tentangnya ketika naik sekolah nanti ya. Baik, surat tidak rasmi, surat kiriman tidak rasmi mempunyai 8 format yang anak-anak perlu ingat ketika hendak menulis surat. Baik, tidak susah ya sebenarnya format surat kiriman tidak rasmi ini. Okey, ini anak-anak boleh lihat, ini ialah contoh surat penuh surat kiriman tidak rasmi yang ditulis kepada rakan. Baik, tetapi ustazah ingin mengingatkan surat kiriman tidak rasmi bukan sahaja ditulis kepada rakan, ia juga boleh ditulis kepada keluarga. Ketika kita berjauhan dengan keluarga lah, kepada ibu bapa, adik-beradik, datuk nenek dan juga kepada saudara mara untuk bertanya khabar ataupun ingin menceritakan sesuatu pengalaman kita, percutian kita dan sebagainya. Baik anak-anak, format surat kiriman yang pertama ialah alamat pengirim. Alamat pengirim ini bermaksud alamat penulis surat. Nanti anak-anak boleh belajar cara menulis alamat. Okay. Secara asasnya ia bermula dengan nombor rumah anak-anak, nama jalan atau seumpama dengannya, nama tempat tinggal anak-anak seperti taman perumahan, nama kampung dan sebagainya. Nombor poskod diikuti dengan nama mukim atau daerah dan negeri. Mulai hari ini, anak-anak sudah boleh mula menghafal alamat tempat tinggal anak-anak ya. Kemudian, format yang kedua ialah tarikh. Tarikh di sini bermaksud tarikh surat ini ditulis. Contohnya, surat ini ditulis pada 21 April 2020. Okey. Tarikh ditulis mestilah di bawah alamat format pertama tadi. Baik. Seterusnya, format yang seterusnya ialah
kita meneruskan menulis surat seperti biasa. Baik, ayat yang di sini berbunyi, menemui sahabatku Husain, sekian. Ayat ini merujuk kepada format yang ketiga, iaitu pembuka kata. Seperti kita hendak memberi salam lah. Ayat-ayat ini menunjukkan format ketiga, iaitu pembuka kata. Baik, seterusnya anak-anak, format keempat pula ialah panggilan hormat. Dalam situasi ini, surat ini ditulis kepada sahabat lelaki penulis. Jadi, panggilan hormatnya ialah saudara. Jika rakan kita perempuan, panggilan hormatnya ialah saudari. Jika surat ini ditulis kepada keluarga, contohnya ayah, panggilan hormatnya ialah ayahanda. Baik, anak-anak akan diajar kemudian tentang panggilan-panggilan hormat ini. Baik, selepas panggilan hormat, barulah kita menulis isi kandungan surat. Isi kandungan surat inilah yang ditulis dengan panjang lebar dan mengandungi beberapa perenggan. Baik, perenggan-perenggan ini ialah merujuk kepada format kelima, iaitu apa? Iaitu isi kandungan surat. Di sinilah kita menulis tentang apa yang ingin kita ceritakan kepada penerima surat kita nanti. Baik, seterusnya format yang keenam. Format keenam pula ialah penutup. Format keenam ini iaitu penutup, memberi gambaran atau menunjukkan bahawa kita hendak menamatkan isi surat kita. Contohnya seperti ayat inilah. Setakat ini saja yang dapat saya coretkan. Semoga bersua kembali di lain warkah. Baik, lebih kurang 2 atau 3 ayat yang pendek sahaja dan diikuti dengan ayat sekian, terima kasih. Baik, itu adalah format yang keenam, iaitu penutup. Seterusnya pula anak-anak, format yang ketujuh. Format ketujuh ialah pengakuan pengirim. Pengakuan pengirim ni merujuk kepada diri kita sendiri. Okey, di sini ditulis sebagai sahabatmu. Baik, boleh juga kita buat sebagai yang benar ataupun yang ikhlas. Okey, baik, ini ialah format yang ke-7, iaitu pengakuan pengirim. Dan terakhir sekali diikuti dengan format yang ke-8. Format yang terakhir iaitu tanda tangan pengirim, iaitu tanda tangan diri kita lah jika kita yang menulis surat ini. Baiklah anak-anak, Ustazah harap anak-anak dapat mengenal bentuk asas surat kiriman tidak rasmi. Selain itu, Ustazah juga berharap anak-anak dapat menghafal cara-cara ataupun format menulis surat kiriman tidak rasmi. Selepas ini bolehlah anak-anak cuba menulis surat kepada rakan-rakan Pasti seronok kan? Baiklah, semoga kita berjumpa lagi selepas PKP. Assalamualaikum.